Right. Saya tak tahu siapa lagi yang nak masuk, tetapi saya bagi 1 minit lagi kot. Kemudian kita akan mula. Inovatif ada tak inovatif? Inovatif cuba raise hand sekejap ke atau on mic sekejap ke, saya tak tahu inovatif ada ke tak. Ada ke kelas Ino? Saya risau kelas Ino ni. Tak ada Ino? Oh, link kehadiran resend. Okey, sekejap. Kelas Ino tak ada ke? Oh, susah ni kelas Ino tak ada. Okey, tak apalah. Sementara awak isikan link kehadiran tu. So hari ini saya kumpulkan awak di sini adalah untuk memberi sedikit taklimat berkenaan dengan kajian kes. Dan cikgu gabungkan sekali dengan project based learning ataupun PBL. Okey, sebab saya nak kedua-dua ni awak kena buat sebenarnya. Okey. Um, okay. Kajian kes ni tak adalah awak apa? Okey, cikgu boleh mula ke? Boleh ya? Boleh cikgu. Alright. Okey. Baik. Oh, ada kawan-kawan baru masuk lagi. Baik, yang baru masuk selamat datang. Baik, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey. Selamat datang cikgu ucapkan kepada semua pelajar daripada kelas 5 Dinamik, Dedikasi Kreatif, Cekal, Inovatif. Cikgu harap ada juga. Tekun ada tekun? Okay, cikgu tak tahu ada ke tak. Tekun, ikhlas. Kelas ikhlas ada? Okay, dan juga jujur. Okay. Okay, jadi kalau kata ada kawan-kawan yang awak kenal kelas-kelas yang cikgu sebut ni, minta diorang masuk sebab kajian kes dan PBL ini, okay pelajar, dia adalah satu perkara yang wajib untuk kita laksanakan. Okay. Jadi kajian kes ini merupakan wajib dilaksanakan oleh semua pelajar, baik tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Okay. Walaupun dia merupakan ada yang baru ni. Okay, walaupun dia tak ada kaitan ataupun memberi markah tambahan dalam awak punya kelas, awak punya SPM sejarah, tetapi ia wajib dilaksanakan kerana okay, dia mempengaruhi awak punya PBD. Means kalau you tak buat, memang ada masalah untuk markah PBD awak. Okay, so tak nak lah awak nanti PBD awak tak cantik sebab awak ni akan dapat 2 keputusan kan. So awak mesti buat. So jangan risau. Kalau ikut kan segala-galanya awak kena buat sendiri, cikgu just bagi taklimat je. Tetapi untuk pastikan saya membantu awak sedikit sebanyak, jangan risau, memang cikgu akan bantu. Okay, jadi saya memudahkan sedikit lah. Alright. Selain daripada itu, kajian kes ni juga saya gabungkan dengan PBL di mana ia merupakan salah satu kaedah yang membantu pelajar untuk capai tahap penguasaan yang paling tinggi, iaitu TP6, TP5 melalui penghasilan projek. Maksudnya kelas-kelas, bukan saja kelas bahagian hadapan yang boleh capai TP6 ni. Tapi untuk kelas-kelas belakang juga ataupun pertengahan juga boleh dapat. Sebab dia melalui projek. Okay, macam pelajar dinamik atau pelajar saya tu dia dah ada buat projek tertentu. Ini juga cikgu nak open kepada semua. So don't worry, kita akan jadikan dia sebagai PBL juga. Okay. Baik. Seterusnya.
Okey. Format instrumen kajian kes. Okey. Format instrumen kajian kes. Dia jenis instrumennya ialah kajian kes dan PBL, sejarah tingkatan 5. Maksudnya saya akan gunakan tajuk-tajuk di tingkatan 5. Okay. Jenis itemnya tugasan dan juga projek lah. Awak boleh jadikan dia sebagai projek lah sebab dia 2 minggu. Bilangan soalan ialah satu tugasan dan satu projek lah. Dia sama je, tugasan dan projek satu benda yang sama. Ada satu saja tugasan yang awak kena selesaikan. Right? Okay, seterusnya. Okay, jumlah markah ialah 100 markah tetapi wajarannya 20 markah. Okay, tempoh tugasan adalah 2 minggu atau 14 hari bermula dari tarikh taklimat. Bila? Hari ini. Okay? Bermula tarikh taklimat hari ini. Dia sama macam awak pernah buat PT3, tingkatan 4 pun awak pernah buat, lebih kurang sama. Okay, bermula hari ini, maka tempoh tugasan awak bermula. Okay. Alright. Ini adalah cara konstruk dia. Maksudnya dalam PBL atau kajian kes ni awak akan ada mengingat, memahami, aplikasi, analisis, menilai dan menjana idea. Ini yang akan menjadikan TP awak lebih tinggi. Dan kaedah perskoran yang cikgu-cikgu awak akan buat ialah rubrik perskoran. Okey. Apa yang awak perlu buat? Okey, ini arahan kepada pelajar ya. Apa yang awak perlu buat? Pertama sekali cikgu ulang sekali lagi. Kajian kes sejarah tingkatan 5 ini wajib awak mesti laksanakan oleh semua pelajar tingkatan 5 dalam tempoh 2 minggu bermula tarikh taklimat. So tarikh taklimat kita hari ni 16 Oktober 2021. Okey? Di mana yang kedua, pelajar perlu pilih satu daripada 2 soalan yang dibagi. Cikgu akan tunjukkan soalan. Ada 2 soalan yang diberi. Pilih satu je. Pilihlah mana yang awak rasa mudah untuk awak cari maklumat, yang awak faham kehendak soalan nanti. Okay, yang ketiga, laporan kajian mesti dihantar pada tarikh yang ditetapkan dan perlu dibentangkan. Okey, dibentangkan ini sekiranya cikgu-cikgu awak ataupun saya sendiri guru sejarah awak memerlukan awak memberikan penerangan lanjut untuk membantu awak mendapat TP yang paling tinggi. Kami akan membuat pembentangan. Dan pembentangan ni tak semestinya melalui Google Meet. Mungkin cikgu akan telefon, video call ataupun mungkin masa bersemuka nanti akan jumpa dengan awak. Dan dia takkan lama. 1 minit, paling lama 3 minit atau 5 minit. 5 minit pun lama dah. Okay, itu pembentangan. Right? Yang keempat, laporan kajian ini perlu dihantar dan kamu boleh pilih daripada salah satu 6 bentuk laporan. Ada 6 bentuk laporan. So pilihlah yang mana yang kamu suka. Okay, dia tak macam PT3. PT3 semua kena bertulis dalam bentuk penulisan. Betul. Tetapi untuk kajian kes ni, dia lebih terbuka, lebih memudahkan dan nak membuatkan awak lebih kreatif sebenarnya. Alright. Baik. Seterusnya, aktiviti mencari maklumat, kumpul maklumat, mendapatkan maklumat perlu dibuat di luar waktu PDPR dan perlu mendapat bimbingan guru subjek. Sebab nombor 5 ini sayang, nanti kalau cikgu akan tengok, cikgu akan berikan tunjuk macam mana pentaksiran yang kami buat. Okay, cikgu tunjuk ni supaya awak boleh tahu mana awak nak dapat markah penuh ni. Okay, awak kena dapatkan bimbingan. Awak mesti dapatkan. Right? Nombor 6, ini penting. Boleh buat penyelidikan, boleh buat tajuk yang sama, boleh dapatkan bahan yang sama secara berkumpulan ataupun individu. Tetapi hasil kerja atau hasil laporan kamu mesti individu. Seorang. Okay, kena buat seorang. Korang boleh kumpul ramai-ramai ataupun boleh kongsi bahan kamu secara dalam kelas atau dengan kawan-kawan, boyfriend kamu, girlfriend kamu, boleh, tak ada masalah. Tetapi hasil laporan individu. Okey? Sebab yang nombor 8 ni ada kaitan. Kamu tak boleh meniru, ciplak, salin hasil laporan dari mana-mana sumber. Tak boleh. Kamu boleh guna pakai tetapi kamu tak boleh ambil sebiji-sebiji. Tak boleh. Okey? Dan awak mesti laksanakan kerja penyelidikan ini ikut prosedur dia, ikut proses yang betul. Dan laporan tu ikut format yang telah ditetapkan. Nanti ada format dia. Apa yang perlu ada dalam laporan tersebut.
Alright. Okay. Penulisan, maksudnya kalau kata dia dalam bentuk tulisan ataupun dalam ayat, dia mesti mematuhi aspek-aspek tata bahasa. Tak bolehlah short form, tak bolehlah campur BIBM, tak nak. Dia mesti tulis dalam bahasa Melayu dan ada tata bahasa yang betul. Okay, pentaksiran, penilaian. Dinilai sepanjang proses kerja, bermulalah awak masuk taklimat ini sepanjang masa tugasan ini dilaksanakan. Maksudnya, kalau cikgu tak silap tadi cikgu nampak cikgu Aini. So 5 dedikasi, cikgu Aini dah menilai awak bermula daripada awak masuk taklimat ini. Adakah awak respon, adakah awak bersoal jawab, sama juga dengan kelas-kelas yang cikgu Ayu ajar. Dia dah mula dah sebenarnya. Okay? Dan pelajar perlu menghasilkan kajian ikut tema dan tajuk yang diberikan. Ada 2 tadi kan, cikgu kata pilih salah satu kan. Tak boleh lah awak, cikgu-cikgu saya tak suka lah tajuk ni, saya nak buat tajuk lain. Sebab saya dapat bahan daripada tajuk lain. Tak boleh. Awak cuma boleh buat tema atau tajuk yang diberikan oleh saya hari ini. Ni atas persetujuan guru-guru sejarah awak. Okay? Awak jangan pelik pula kenapa kelas 5 amanah, kelas mana? 5 amanah, 5 yakin, 5 jujur tak ada. Sebab guru dia, dia bagi soalan lain. Tu tak ada masalah. Dia tak ada masalah sebenarnya. Okay? Dia bergantung kepada cikgu. Okay, apa tajuk kajian kes kita hari ni? Sebab kita fokus pada kajian kes dan PBI kan. Apa tajuk dia? Okay. Seperti mana cikgu cakap tadi, cikgu berikan 2 tajuk, betul? Jadi ini tajuk yang pertama. Okay. Temanya ialah Malaysia dan masa hadapan. Dan cikgu yakin tema Malaysia dan masa hadapan ini awak dah, apa orang kata, awak baru je belajar. Fresh lagi. Itu yang cikgu yakin. Sangat fresh lagi di fikiran awak. Okay, tajuknya ialah tajuk 15, iaitu Malaysia di Persada Dunia. Ataupun dalam buku teks awak, bab 9. Dasar luar Malaysia. Okay, bab 9. Sebab tajuk 15 ni ada 2. Iaitu bab 9 dan bab 10. Okay. Subtopik ataupun apa yang cikgu masukkan dalam tajuk soalan 1 ini adalah dia berkaitan dengan latar belakang dasar luar, dia berkaitan dengan asas penggubalan dasar luar, dia berkaitan dengan PBB dan dia berkaitan dengan Malaysia dalam Commonwealth. Okay, ada 2. PBB dan Commonwealth. Right. Baik, itu baru dia punya tajuk. Okay, seperti mana dia mesti ada penyataan soalan. Ni yang kat sini lah yang awak nak kena buat. Okay, cikgu dah mudahkan awak. Sepatutnya penyataan masalah, persoalan kecil ini, atau cikgu cuma buat penyataan masalah je. Yang persoalan kecil ni semua awak buat sepatutnya. Tetapi cikgu faham awak dah nak buka sekolah, nak siapkan kerja-kerja cikgu, ada yang terlibat dengan kerja khusus dan sebagainya. So cikgu teruslah bagi awak untuk persoalan-persoalan kecil. Right? Di mana tajuk soalan yang pertama, penyataan masalahnya adalah penglibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa telah memberi impak besar kepada kestabilan dan kecemerlangan negara masa kini yang merupakan kesan daripada pembinaan dasar luar negara yang dinamik. Bincangkan. Nampak macam apa cikgu panjangnya apa semua kan? Nanti bila dah dapat awak dah pilih tajuk, awak bincanglah dengan cikgu awak apa yang perkara yang awak nak. Okay? Persoalan kecilnya, yang ini yang awak kena dapatkan maklumat dia. Satu, ataupun A, dia minta awak huraikan asas penggubalan dasar luar ini dalam menjaga kedaulatan negara. B, terangkan sumbangan Malaysia untuk keamanan dunia melalui dasar luar negara. Di sini sumbangan ini, kalau awak perasan tadi, cikgu fokuskan kepada PBB dan juga Commonwealth. Maksudnya, 2 itu sahaja yang cikgu terima sebagai fokus jawapan. Sama ada awak nak masukkan kedua-duanya atau awak nak pilih salah satu. Tak ada masalah. Sebab nanti dia daripada persoalan kecil ni awak akan cuba membentuk objektif dia nanti. So awak boleh pilih mana-mana yang awak suka. Okay, dan yang C, mengapakah hubungan baik dengan negara luar perlu dikukuhkan? Yang ini awak kena cari maklumat dia. Kenapa kita nak kena kukuhkan? Alright? Okay. Itu tajuk soalan yang pertama, iaitu di bab 9. Okay. Kita tengok tajuk yang kedua.
Baik, tajuk soalan yang kedua, masih lagi tema yang sama, Malaysia dan masa hadapan. Masih lagi di bawah tajuk yang sama, Malaysia di Persada Dunia, tetapi babnya berbeza. Iaitu bab kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. Okey? Di mana saya masukkan subtopik Malaysia dalam isu global contemporary dan 10.2 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. So awak boleh cari maklumat-maklumat ini dalam buku teks lah. Right? Okey, apa soalan dia? Soalan ini sangat dekat dengan awak. Tentang COVID-19. Penularan COVID-19 telah berlaku secara global termasuklah di Malaysia. Negara kita telah mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk membendung jangkitan ini. Namun pandemik COVID-19 telah mengubah corak kehidupan masyarakat, merencatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kadar kematian yang begitu drastik. Bincangkan. Ini pernyataan masalah yang cikgu dah buat. Okey, jadi persoalan kecilnya yang perlu awak huraikan, yang perlu awak cari maklumatnya adalah pertama, nyatakan isu masalah yang dihadapi akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Dia nak isu dan masalah. Apa isu dia? Apa masalah dia yang kita hadapi? Okey. B, jelaskan usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia dalam menghadapi isu global tersebut. Apa usaha-usaha kerajaan? Dan yang C, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan cadangan anda dalam merancang keuangan bagi mengatasi kemelesetan ekonomi. Cik, di sini awak perlu memberikan cadangan. Okey? Baik. So, dua tajuk yang berbeza. Dua tajuk di bab yang berbeza. Okey, kalau nak tahu, cikgu mana ada bab COVID-19 dalam bab 10? Okey, dia adalah 10.1 di bawah penyakit berjangkit. Kalau dalam penyakit berjangkit di dalam buku teks awak adalah berkaitan dengan AIDS. Okey? Tapi kalau sekarang ni cikgu ambil daripada isu semasa, awak tahu bahawa penyakit berjangkit yang ada sekarang ialah COVID-19 yang belum selesai pun kan. So cikgu ambil dia sebagai tajuk. Mungkin awak dah nampak, oh aku nak ambil yang inilah. Tu terpulang. Okay, nanti cikgu akan hantar soalan-soalan ini kepada awak. Alright, cikgu dah bagi tajuk. Dah ada dua tajuk. Mungkin ada di antara awak yang dah boleh mulakan untuk memikirkan apa soalan dia. Apa yang awak nak pilih kan. Awak kena tengok dulu apa yang kita perlu letak dalam laporan awak. Okay, kita tengok isi kandung laporan. Baik, isi kandung laporan ada 7 perkara wajib yang perlu awak letakkan, yang perlu ada dalam awak punya laporan kajian. Pertama, muka hadapan. Okey, pernyataan masalah. Sekurang-kurangnya ada 3 objektif, 3 kaedah kajian, dapatan kajian, kesimpulan dan cadangan dan sumber rujukan. Right, kita tengok satu-satu ya. Apa yang perlu ada di muka hadapan? Okey, di muka hadapan, perkara pertama dan perkara kedua ya, awak perlu letakkan tajuk kajian awak. Okay, tema awak apa? Ingat, tajuk kajian kita sama tetapi yang membezakan adalah bab 9, bab 10. Itu juga awak kena masukkan. Okay, penyataan masalah. Okay, sebabkan dalam laporan kajian memang kena masuk penyataan masalah, you masukkan, cikgu nak minta awak letak penyataan masalah yang di muka depan awak. Right? Nama penuh awak seperti mana dalam IC awak. Kelas awak. Okay. Nombor kad pengenalan awak dan juga nama guru sejarah awak. Yang ini jangan salah. Macam mana ejen nama Cikgu Aini Fazilah binti Muhammad Uzair. Macam mana ejen nama Cikgu Ayuniza Furzani binti Sa'ari. Kena betul. Seperti mana nama awak betul, nama cikgu-cikgu awak juga mesti betul. Alright? Cikgu nak tengok dah lama cuti ni, ingat ke tak ingat nama cikgu awak? Kan? Okay, kalau kata ada di kelas 5 Ino, cikgu nama cikgu Intra Ganti. Anak perempuan Raju. Itu mesti betul nama guru tersebut. Okay, ini muka depan. Alright, laporan kajian awak mesti ada muka hadapan. Alright. Kedua, tadi pernyataan masalah dah ada. Yang ketiga ialah objektif. Satu laporan kajian dia mesti ada objektif. Okay, di mana objektif ini sekurang-kurangnya awak perlu berikan saya 3 objektif. Okay, minimum 3. Tak boleh kurang daripada 3.
Sebab tadi soalan yang saya wujudkan pun ada 3 sekurang-kurangnya. Okay. Dari segi objektif ini, awak perlu berikan saya dari segi aspek pengetahuan. Antara ayat yang awak boleh mula, saya dapat mengetahui tentang apa? Awak boleh tengok tadi dekat soalan A. Mungkin kalau nak memudahkan awak, tentang usaha dan masalah mengenai COVID-19. Contoh, kalau tadi ada dasar-dasar luar, usaha mengetahui tentang asas pembentukan dasar luar. Pengetahuan awak. Okay? Ada aspek kemahiran. Di mana saya dapat mencari maklumat tentang apa? Di mana ini awak akan tahu awak mencari maklumat, kemahiran awak mencari maklumat. Apa yang awak mencari maklumat di luar daripada awak punya buku teks. Okay, dan yang ketiga aspek nilai. Aspek nilai ini merakumi daripada soalan C dan juga rumusan. Apa yang awak dapat hargai? Apa yang awak dapat nilai? Apa yang awak nak tunjulkan dalam kajian awak mengikut awak punya kajian tersebut. Jadi saya dapat menghargai apa? Atau saya dapat menilai apa? Macam tu. Right, cikgu. Nak mudahkan lagi, awak boleh tengok kepada persoalan atau persoalan kecil tadi. Itu boleh dijadikan sebagai panduan awak untuk membentuk objektif. Boleh juga, tak ada masalah. Right? Cikgu, boleh ke saya nak bina soalan lain daripada maksud saya nak tambahkan soalan daripada persoalan kecil tersebut. Untuk saya tak ada masalah. Tetapi awak perlu berbincang dahulu dengan cikgu awak. Sebab dia perlu mendapatkan bimbingan. Mungkin daripada bila awak buat kajian tu, ada sesuatu yang awak nak tunjulkan. Awak boleh tunjulkan perkara tersebut nanti di bahagian kesimpulan. Right? Baik. Yang keempat adalah kaedah kajian. Okay, kaedah kajian kat sini, sekurang-kurangnya awak mesti ada 3 kaedah kajian. Mesti ada. Cikgu senarangan kat sini ada 5. Satu, kaedah analisis dokumen ataupun penyelidikan. Ini biasanya menggunakan buku, jurnal, dari pembacaan. Itu analisis dokumen dan penyelidikan. Okay, nombor 2, kaedah audio ataupun audio visual. Mungkin awak dengar daripada ucapan Perdana Menteri, pengumuman daripada Perdana Menteri yang rasmi. Bukannya yang daripada mulut Cikgu Ayuniza. Tak. Okay. Dia itu kaedah audio. Okay. Kaedah yang ketiga ialah apa tu? Okay ke? Okay, kaedah yang ketiga adalah kaedah melayari internet. Ini very cikgu yakin. Sepanjang-panjang ni sekarang, awak memang akan melayari internet. Ini paling banyak. Confirm punya lah. Okay? Kaedah keempat ialah temu bual. Berkaitan dengan temu bual ini, awak perlu note bahawa orang yang perlu awak temu bual bukan cikgu. Bukan cikgu. Jadi awak kena temu bual orang yang ada kaitan. Okay, contohnya kat sini, katalah awak buat tentang COVID-19. Siapa orang yang perlu awak temu bual? Yang memang sesuai nak cerita pasal COVID-19? Siapa agak-agak? Faiz, kalau kata awak pilih COVID-19, siapa yang awak nak temu bual? Ibu bapa. Ibu bapa tentang COVID-19. Mungkin sebab tadi kita nak tahu apa isu, apa masalah kan? Sesuai tak? Mungkin boleh sesuai. Okay? Orang yang kena COVID-19. Syarul boleh. Pegawai kesihatan. Bagus Iskandar. Ya, itu antara orang yang boleh kita ambil sekiranya COVID-19. Kalau macam dasar luar, macam mana? Cikgu jenuh nak telefon Perdana Menteri cikgu. Itu juga kata kalau ada yang bersesuaian. Tapi kan tengok balik, mungkin ada soalan-soalan tertentu yang boleh awak tanya secara temu bual. Tetapi bila macam ini sayang, temu bual ini sekurang-kurangnya awak perlu rekodkan. Okay, awak perlu rekodkan. Cikgu sepatutnya dia kena ada transkrip nanti masa sumber dia. Tetapi cikgu tak nak transkrip tu lah, cikgu nak rekod itu sahaja. Dan awak kena hantar share saya rekod yang awak rekod temu bual. Untuk melalui sumber nanti. Okay, nanti saya akan ajar. Siapa-siapa guna temu bual, saya akan ajar dia punya cara yang lebih mudah. Okay, dan kaedah yang kelima ialah soal selidik.
Dia ada kaitan dengan soal selidik. Apa yang awak boleh soal selidik. Mungkin awak buat satu soal selidik nak tahu apa isu, awak dah tahu isu ini, isu ini. Mungkin itu dalam COVID-19 lah. Kalau kata awak buat COVID-19. Kalau dari segi dasar luar, mungkin awak boleh tanya tentang pendapat. Mungkin awak pernah buat soal selidik kan. Terpulang. Okay, kaedah kajian ni mesti ada 3 kaedah untuk mendapatkan maklumat tentang perkara-perkara yang awak nak laporkan. Right. Baik, setakat 4 perkara. Ada soalan tak? Sebelum kita pergi lanjut. Setakat 4 perkara ada soalan? Tak ada. Okey. Tak ada. Setakat ni ada yang tak ada. Okey, siapa yang ada nanti boleh tanya terus pada cikgu. Jangan risau, tak ada masalah. Okey. Perkara yang seterusnya adalah, ini yang paling penting. Iaitu dapatan kajian. Inilah yang awak kena hantar sayang. Yang awak kena buat. Okey. Sebelum awak nak dapatkan dapatan kajian ni, awak perlu analisis data, bahan, sumber yang awak dapat tadi. Awak kena tengok dulu betul ke dasar luar buat macam ni. Betul ke kalau kata nak pentingnya nak jaga hubungan luar ni mesti ada macam ni, ada buktinya. Okey? Jadi pelajar akan guna data-data yang awak dapat ini pertama untuk capai objektif. Apa objektif yang awak buat tadi? Okey? Dan yang kedua untuk jawab pernyataan masalah dan persoalan-persoalan kecil. Okey? Biasanya objektif dengan pernyataan ataupun persoalan-persoalan kecil ni dia lebih kurang sama sahaja. Sebab tu sebenarnya kalau ikut cara yang sebenar, persoalan kecil ni awak yang buat. Okey, awak sendiri yang buat. Cikgu cuma bagi tajuk pernyataan masalah saja. Okay, tetapi cikgu nak mudahkan awak, cikgu bagi siap-siap. Sebab cikgu kata tadi, pernyataan persoalan kecil ni dia ada kaitan dengan objektif. Okay. Bagi menjawab pernyataan masalah ini ataupun apa sahaja isu yang awak nak jawab tersebut, awak kena berikan pada saya 2 isi lengkap. Maksudnya 2 fakta lengkap. Di mana lengkap ini mesti ada fakta, huraian, contoh ataupun huraian lanjutan dan juga kesimpulan kecil terhadap perkara yang awak nak cakap. Sama macam mana penulisan-penulisan yang ada lah. Okay? Awak mesti ada itu. Sekurang-kurangnya berikan saya 2. Lebih pun boleh, tak ada masalah. Lebih tu kepada 3 pun tak ada masalah. Tapi janganlah sampai 5. Banyak sangat nanti. Sebab dia ada had dia yang perlu awak berikan. Okay, Ong ya? Alright. Tapi ingat ya, setiap soalan tadi yang ada pernyataan soalan tu A, B, C. Okay, termasuklah nanti awak buat kesimpulan. Sekurang-kurangnya berikan saya 2 isi lengkap. Maksud 2 isi lengkap FHC atau FHT H tambahan, huraian tambahan dan juga kesimpulan kecil. Okay. Cikgu lebih kurang sama ke macam kita jawab soalan? Maksudnya kalau jawab soalan holistik tu, itu yang perlu, itulah yang awak perlu bagi pada saya. Right? Baik, seterusnya yang ke-6, kesimpulan rumusan. Okay. Ini sahaja yang saya nak awak bina sendiri. Sebab cikgu dah mudahkan awak, dah berikan pernyataan masalah, cikgu dah berikan persoalan kecil. Jadi yang tugas awak buat sendiri, fikir sendiri daripada kajian yang awak buat tu, apa yang awak boleh simpulkan, apa yang awak boleh rumuskan. Di mana dalam kesimpulan ini, cikgu akan mencari 5 perkara. Iaitu pengetahuan yang awak perolehi melalui kajian yang awak buat. Nilai yang kamu perolehi daripada kajian yang awak buat. Unsur patriotisme yang boleh kita dapat daripada kajian tersebut. Harapan awak. Sama ada harapan tu, kalau awak pilih hubungan dasar luar kan, harapan awak nak macam mana. Dan cadangan awak yang berkaitan, nombor 5 tu. Apa yang awak boleh cadangkan lagi supaya perkara itu kalau COVID-19 tidak berlaku lagi ke ataupun mengurangkan terus, memutuskan terus. Kalau dasar luar mungkin awak kata apa-apa cadangan yang awak rasa berkaitan dengan dasar luar yang logik boleh diterima. Okay, dan ingat setiap ada cadangan dia mesti ada sokongan. Right, itu dalam 6 kesimpulan rumusan. Means kalau kata benda yang awak perlu jawab ialah 3 tadi persoalan kecil dan kesimpulan rumusan. Mesti ada 4 perkara yang awak berikan kepada saya.
Inilah yang awak nak hasilkan kajian tersebut. Okay? Ada yang tanya saya tahun lepas, cikgu pengenalan nak buat tak cikgu? Boleh je pengenalan nak buat. Tapi dia pendek sahaja, sikit sahaja pengenalan tu. Okay? Baik. Seterusnya, yang nombor 7, sebab kata dia ada 7 perkara kan? Sumber rujukan. Ini sangat penting. Sebab nak membuktikan bahawa awak membuat kajian adalah sumber rujukan. Di mana awak perlu berikan saya sekurang-kurangnya, tak boleh kurang daripada 3 sumber rujukan yang berbeza. Bukannya 3 sumber rujukan yang sama, tak. Maksudnya sumber rujukan ni adalah satu dokumen ataupun jurnal. Alright? 2 laman sesawang, ini internet lah. Majalah, agensi-agensi yang berkaitan, buku, orang sumber. Orang sumber ni melalui temu bual lah. Kalau tadi pegawai kesihatan lah. Brochure kalau ada. Akhbar. Okay? Akhbar ni kalau yang berita harian online, itu adalah laman sesawang. Akhbar ni surat khabar. Alright? Majalah ialah majalah. Right? Okay? Laporan tahunan. Latihan ilmiah ataupun tesis. Ini maksudnya 3 sumber rujukan ni dia mesti berbeza. Bukannya laman sesawang ni ada 10, cikgu saya bagi 10 sumber rujukan, ada 10 laman sesawang. Dia tetap dikira satu. Cikgu nak awak gunakan 3 sumber rujukan yang berbeza. Cikgu nak tengok macam mana awak dapatkan. Right. Di sini, cikgu berikan satu, bukan contoh lah, nak bagikan awak nampak. Ini adalah orang, sumber orang tadilah. Mungkin awak temu bual. Contoh, dia mesti ada orang lah. Jangan awak reka cipta siapa orang tu. Kalau kata awak nak letak lampiran gambar dia pun tak ada masalah. Okay, ini buku, ini apa, tesis, ini jurnal. Okay, tak ada masalah, awak faham benda tu. Cikgu mana nak cari, bukannya boleh masuk library. Okay, sekejap cikgu bagi tahu. Right, daripada Google, okay, daripada internet, kadang-kadang awak boleh dapat buku. Okay, contohnya seperti ini. Kadang-kadang awak boleh dapat buku. Macam mana nak dapat buku tersebut? Bila awak type sesuatu, bila awak mencari tu, awak kata dapat jumpa buku, dia keluar buku macam ni. Dia ada kulit buku, dia ada maklumat yang awak perlukan, dia ada nama penulis dan sebagainya. Walaupun melalui internet, ia tetap digelar ataupun ia tetap dianggap sebagai sumber buku. Awak tak keluar pergi mana-mana ni. Tapi awak dapat buku melalui sumber internet. Ia tetap juga kita ambil sebagai sumber buku. Okay. Ini surat khabar, cikgu kata akhbar. Kadang-kadang ada catatan akhbar sebegini, potongan akhbar sebegini, tetapi di internet awak boleh nampak akhbar apa, hari apa, tarikh dia. Kalau inilah yang awak jumpa dekat internet, ia dikategori sebagai akhbar walaupun di internet. Okay? Tetapi kalau yang awak jumpa tu berita harian online, utusan online, M-Star online, itu adalah laman sesawang ataupun internet. Okay? Ini adalah jurnal. Alright. Okay, ini adalah orang sumber juga ataupun melalui audio visual. Tetapi sekiranya awak gunakan dekat YouTube, dekat mana, seperti mana saya cakap tadi, orang sumber tersebut ataupun audio visual tersebut mestilah sahih. Guru tidak boleh. Saya tak tahu cikgu lain, tapi saya tidak menjadikan guru itu sebagai sumber rujukan orang sumber. Tidak. Okay, tidak saya tak nak. Mungkin awak ada dengar petikan video ucapan Perdana Menteri awak berkenaan tentang dasar luar. Okay, awak boleh dapatkan maklumat dia. Itu awak boleh gunakan sebagai sumber audio. Right? Okay, setakat itu faham? Faham Faham cikgu. Okay, thank you. Baik, seterusnya. Sumber yang saya tak terima atau cikgu-cikgu lain yang tak boleh diterima. Pertama adalah Wikipedia. Kalau awak type katalah maksud COVID-19, dia akan keluar dulu Wikipedia. Dia tidak diterima.
Kalau saya nampak sumber itu daripada Wikipedia, saya memang tak akan ambil. Saya tak akan dianggap sebagai sumber. Sumber itu tidak sahih. Okay? Ni, sumber guru juga saya tak terima. Cikgu Ayuniza menyatakan dasar luar ialah dalam kelas-kelas ni saya tak boleh terima. Okay, tak boleh. Okay, saya tak nak daripada sumber guru. Ataupun kata macam Turga dia minat sangat dengan Cikgu Gani kan. Saya ambil daripada petikan Cikgu Gani daripada ni. Tak boleh. Sumber guru tidak boleh. Saya tak beri. Jadi sumber yang lain. Sumber yang lain. Okay. Blog. Okay, blog ni banyak blog-blog yang sekadar dia memberikan pandangan. Itu tak boleh. Tetapi kalau blog itu adalah tulisan ilmiah yang memang ada dia punya rujukan, ada sumber rujukan tentang apa yang dinyatakan itu, ya itu boleh diguna pakai. Okay, nak mudah, apa sahaja sumber yang awak nak guna pakai, rujuk guru awak. Cikgu akan bagi tahu, okay, boleh guna daripada sumber kat sini. Oh ni yang ini tak boleh. Katalah awak dapat daripada tonton ekstra ni. Dia mengatakan pasal dasar luar sebenarnya begini. Awak nak ambil sebagai dia. Itu boleh dikatakan mungkin tidak boleh digunakan. Right? So hati-hati tentang pemilihan sumber, terutama sekali yang awak dekat bahagian yang menggunakan internet lah. Okay. Okay. Macam mana nak tulis penulisan sumber rujukan? Okay, sumber rujukan mesti ditulis begini. Sekiranya awak pilih buku, awak ada sumber rujukan daripada buku. Okay? Inilah cara dia. Nama orang, nama penulis dia, tahun terbitan dia, tajuk buku. Okay? Kemudian penerbit dia siapa. Right? Kalau jurnal, sama juga. Nanti ni cikgu akan berikan kepada awak. Jangan risau. Okay, kalau kata awak ambil daripada akhbar, utusan Malaysia, tarikh dia, halaman berapa, muka surat berapa. Right? Okay, itu kalau contoh. Seterusnya kalau radio dan televisyen, katalah awak dengar masa tu satu rancangan meja bulat yang memang rancangan-rancangan ilmiah kan berkaitan dengan topik yang kita ada. Ada tajuk programnya, tarikh, masa rangkaian. Ini dipanggil sumber ataupun kaedah audiovisual. Okay, majalah, ada nama majalah, tarikh, tahun. Internet mesti ditulis sebegini. Okay, orang sumber, katalah tadi Iskandar kata nak pergi jumpa orang pejabat kesihatan. Mesti ada nama, umur, alamat dia tinggal kat mana. Okay, kalau nama mak lah. Okay, boleh? Itu cara dia. Nanti cikgu akan berikan. So apa sahaja sumber yang awak ada, awak kena tulis sebegini. Right. Pelaksanaan tugasan. Okay. Ini ialah 8 step pelaksanaan tugasan. Bermula daripada membina masalah, kajian literature. Nanti korang bagi tahu sedikit penerangan tentang kajian literature. Sebab kajian literature ni ialah kajian yang sebelum-sebelum ini. Yang mana awak dah cari dalam semasa awak mencari sumber rujukan tadi. Kaedah kajian tu. Itu dipanggil kajian literature. Awak mengkaji. Kalau tentang dasar luar, awak tahu apa yang berkaitan dengan dasar luar. Orang ni ada cakap tentang dasar luar. Orang ni ada cakap tentang dasar luar. Daripada kat sini awak tahu tentang dasar luar. Itu dipanggil kajian literature. Okay, maksudnya ada orang dah menulis dulu tentang perkara tersebut. Okay, menentukan objektif kajian. Ini yang awak kena buat. Nak senang awak tengok saja dalam awak boleh kaitkan dengan persoalan kecil. Kemudian awak tentukan kaedah kajian. Kaedah kajian mana yang awak nak buat tentang kajian tersebut. Kenal pasti sumber rujukan. Di mana step 2, step 4 dan step 5 ini termasuklah step 6 analisis data ini dia saling berkaitan. Sebab awak akan gunakan perkara-perkara tersebut. Kemudian step 7 awak akan mula buat laporan kajian. Dan step 8 pembentangan. Kenapa pembentangan ni merah? Seperti mana cikgu cakap tadi, sekiranya ia diperlukan. Okay? Baik. Okay, ini contoh penulisan literature yang ada. Mana yang kata kajian literature? Yang bila dia kata, menurut Dr. Azmi. Ini kalau kata pasal warisan kita lah. So menurut ini, maksudnya inilah yang dia bagi tahu. Apa dia punya kajian atau pendapat. Okay. Ini orang ni dia buat tentang Stadium Merdeka. So bila tentang buat Stadium Merdeka, ini pun kata, dalam surat khabar pun ada tentang Merdeka Stadium.
Nampak? Maksudnya budak ini cari tentang Stadium Merdeka. Lepas tu pula dia cari pula dekat YouTube. Oh ada. Tu dia kata kajian. Cara awak mendapatkan mark. Okay. Kajian-kajian ini yang awak buat ni awak tak payah tulis dalam laporan awak Tak payah. Itu ialah proses awak dapatkan maklumat sahaja. Cikgu just bagi tahu sahaja. Kalau cikgu kata awak kena buat kajian literature, awak kena buat kajian dulu. Maksudnya ayat senang, baca dulu, cari maklumat dulu. Awak tak boleh bergantung sepenuhnya kepada buku teks. Tidak. Sebab ada soalan saya yang tak ada dalam buku teks. Okay? Baik, bentuk laporan kajian. Seperti mana cikgu cakap tadi, bentuk laporan kajian ni awak pilih satu daripada 6 bentuk untuk awak hantarkan kajian awak ni. Ada 6. Pilih salah satu. Jangan campur, kejap buat ini, kejap ini, tak boleh. Pilih satu sahaja. Okay? Cara yang pertama ialah awak buat video. Okay? Awak rakam video awak menerangkan tentang perkara-perkara tersebut ataupun sekarang melalui Canva Education. Oh sayang, tentang Canva Education, awak boleh daftar gunakan awak punya email delima awak. Okay, MOE awak tu awak boleh daftar dan dapat percuma menggunakan semua kemudahan Canva. Jangan risau. Okay, so kalau kata awak nak buat video gunakan Canva pun tak ada masalah. Awak nak buatkan video guna presentation, rekod suara awak, ya itu adalah video. Tetapi kalau video yang cikgu nak awak nak lihat awak ialah dia mesti ada audio. Audio ini bukan sahaja lagu, bukan sahaja yang awak berikan lagu iringan tu, tetapi yang penting suara awak memberi penerangan, membentangkan bahan kajian awak ni. Muka pelajar, kalau boleh letakkan muka awak. Atau cikgu, saya punya ni tak boleh nak rekod muka cikgu. Dapat dengar suara je. Akhir tu letakkanlah gambar awak. Kod cikgu lupa siapa awak. Kan? Okay? Dan dalam video tu, dia mesti ada laporan kajian awak. Right. Suara pelajar mesti jelas. Masa awak menerangkan tu, mesti jelas dalam video tersebut. Ada penerangan berkenaan dengan tajuk yang dipilih. Okay? Durasi video 10 hingga 25 minit. Okay. Paling maksimum kalau boleh jangan lebih 25 minit. Tak lalu nak tengok. Itu maksimum. Okay? Dan pelajar boleh gunakan pelbagai aplikasi video yang bersesuaian. Edit boleh, tak ada masalah. Okay? Itu adalah mengikut kreativiti awak untuk menyampaikan video tersebut. Berkaitan dengan kajian awak. Itu cara yang pertama, video. Yang kedua, PowerPoint ataupun Canva presentation. Biasanya PowerPoint ni tak ada suara kan, dia hantar je PowerPoint. Macam tu biasanya inilah yang paling budak-budak suka. Okay? Slide tak lebih daripada 25 slide. Okay? Font mesti bersesuaian. Guna saiz font yang paling kecil. Kalau awak nak guna tulisan yang kecil mesti 24. Tak boleh kurang daripada 24. Kalau yang besar tu terpulang lah. Tapi kalau yang nak awak guna font yang tulisan, nak menulis benda kecil tu, font dia mesti 24. Jangan kurang daripada 24. Okay? Dan pelajar, sekiranya awak guna PowerPoint ataupun presentation yang tak ada suara apa semua ni, okay, awak perlu bersedia dengan pembentangan. Okay, awak perlu bersedia dengan pembentangan. Okay, ada soalan setakat tu? Ada yang cikgu nampak raise hand tadi? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan dahulu ya. Nanti kita akan buat QA jap. Okay. So kalau ada PowerPoint ni tak ada masalah, you boleh buat. Okay. Right, yang seterusnya adalah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, storyboard ataupun komik. Okay. Cikgu tak ada hadkan penggunaan box. Dia punya box ni. Ini dipanggil box. Okay, ini dipanggil box. Yang awak tengok ni, dia punya kotak-kotak tu, itulah box dia. Okay, so tak ada had penggunaan. Okay, boleh gunakan lukisan secara tangan ataupun digital. Dan melalui storyboard ataupun komik ini, pelajar perlu bersedia juga untuk pembentangan sekiranya diperlukan. Cikgu, mana nak tulis dia punya objektif, dia punya kaedah, dia punya sumber rujukan semua? Pandai-pandai awak lah letak dekat macam mana dia dekat storyboard ataupun komik ni. Kan? Itu pulang kepada awak. Melalui kreativiti. Apa pun laporan yang awak pilih, dia mesti ada
yang 7 perkara tadi. 7 perkara tadi, dia mesti ada. Okay, itu storyboard ataupun komik. Okay, itu yang ini daripada digital. Yang contoh seterusnya ini, komik daripada ataupun storyboard daripada dilekat-lekat. Dia ambil ni, pelajar ini buat rentap. So dia ambil gambar rentap, dia tampal. Dia ada bubble talk, dia ceritakan apa dapatan dia tentang rentap. Kalau kata awak buat tentang dasar luar, daripada soalan-soalan tadi, awak nyatakanlah buat dalam bentuk komik. Okay, sebab tu cikgu tak letakkan berapa box ke apa, sebab dia tak ada. Kadang-kadang ini pun dikira sebagai komik sebab dia ada bubble talk. Okay. Walaupun dia tak ada orang kan, tapi dia letak komik. Right, ini contoh yang kedua tentang komik. Sekiranya awak nak buat komik lah. Ini lukis. Pelajar ini boleh lukis. So dia menceritakan apa yang dia nak sampaikan tentang dasar luar. Kalau buat tentang dasar luar lah. Okay, tapi dalam bentuk komik. Baik, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah brochure atau pamphlet. Yang lipat-lipat tu dipanggil brochure ataupun pamphlet. Sama juga, boleh guna secara tulisan tangan ataupun digital ataupun aplikasi. Dekat kalau awak guna Canva, cikgu sarankan kalau awak guna Canva, dia dah ada kat situ dah. So awak tinggal susun sahaja. Right? Dan di sini juga perlu bersedia untuk membuat pembentangan jika perlu. So awak masukkan segala-galanya maklumat yang awak nak berikan tadi untuk menjawab soalan-soalan tentang kajian awak tu dalam brochure tersebut. Brochure ni awak nak hantar saya saiz lukisan, awak nak hantar saya saiz A4, itu terpulang kepada awak. Tetapi brochure perlu boleh dibaca. Kalau tulisan kecil sangat tak boleh baca, tak boleh. Alright? Okay. Yeah. Seterusnya adalah melalui folio buku scrap. Cikgu yakin. Cara ini mungkin awak lebih suka kot. Ada yang suka. Ada setengah pelajar dia sangat suka sebab daripada tingkatan 3 dia buat folio buku scrap. Okay. Kalau awak buat folio ataupun buku scrap, maksimum 5 halaman. Okay. Awak perlu ada satu muka hadapan. Kemudian ada 5 halaman yang meletakkan semua laporan kajian awak. Okay. Termasuklah penyataan masalah, objektif, kaedah kajian, dapatan kajian, kesimpulan, cadangan, sumber rujukan, dan untuk folio dan buku scrap, awak perlu berikan saya lampiran. Okay, lampiran. Dan pelajar perlu bersedia untuk pembentangan sekiranya perlu. Okay, untuk folio buku scrap, dia memang kena ada lampiran. Alright. Okay. Untuk folio dan buku scrap ini juga ada sedikit tambahan untuk berkenaan tentang format penulisan. Okay. Jika awak tulis tangan. Okay, kalau awak tulis tangan, pastikan lengkap daripada awal sampai akhir. Sampai lampiran lah. Daripada step pertama sampailah habis. Mesti ditulis menggunakan pen. Cikgu tak ada hadkanlah pen biru ke pen merah. Yang tak boleh pen merah lah. Okay, cikgu, kamu nak color pen tak ada masalah. Tapi mesti gunakan pen. Tak boleh pensel. Awak tulis di atas kertas saiz A4 berwarna putih. Kertas A4 lah. Ataupun kertas kajang. Ataupun test pad sekolah. Right? Tak perlu ring binding. Tak payah. Stapler sahaja. Dan awak perlu hantar ke sekolah di kotak yang disediakan. Kemudian maklumkan kepada guru awak. Right, nanti kalau kata ada yang buat macam ni, awak kena maklumkan pada guru lah. Baik, sekiranya awak gunakan Words ataupun awak gunakan komputer. Sama juga, pastikan lengkap daripada awal sampai lampiran. Tulisan mesti Arial. Saiz dia 11. Spacing 1.5. Awak perlu save dalam format PDF. Tak boleh hantar guna Words. Saya nak awak formatkan dalam PDF. Kalau awak dalam Word tu dia boleh save as a PDF. Right? Soft copy, laporan tersebut hantar melalui platform yang cikgu-cikgu awak tetapkan. Mungkin cikgu nak hantar daripada Telegram, ada yang nak hantar guna link dan sebagainya. So terpulang kepada guru awak lah. Tetapi awak juga perlu cetak hard copy tersebut
dan hantar semasa bersemuka nanti. Tak lama pun bersemuka kan. So standby, siap-siap print. Dan print sendiri, cikgu tak nak print. Right? Itu kalau folio dah buku scrap. Okay. Baik, ini antara contoh folio ataupun buku scrap. Okay, nampak? Maksudnya sayang, you tak semestinya kena buat esei panjang-panjang tak. You boleh buat peta IT, you boleh buat bentuk rajah, you boleh mind map, you nak tampal-tampal, you nak buat secara infografik, grafik dan sebagainya. Boleh. Okay, ini bukan esei. Alright? Bukan esei, ini kajian case. Okay? Sebab kalau awak nak tulis dalam bentuk esei, dia ada cara yang keenam. Iaitu bentuk esei. Okay, jadi daripada A sampai Z, daripada tadi perkara pertama sehingga habis, you kena tulis dalam bentuk esei. Tak boleh point form, kena esei. Okay. Mesti ada muka hadapan. 1 hingga 5 halaman juga. Yang termasuklah pernyataan masalah, objektif, kaedah kajian, dapatan kajian, kesimpulan dan cadangan dan juga sumber rujukan. Ini tak ada lampiran. Alright, tak ada lampiran. Okay. Sama juga, dia ada cara penulisan dia atau format penulisan sama seperti folio dan juga buku scrap tadi. Okay, dia guna pen, kertas A4, saiz putih atau saiz putih, warna putih ataupun test pad. Tak perlu ring binding, hanya perlu stapler sahaja. Kalau itu tulisan tangan, dia perlu dihantar di kotak lah yang disediakan. Kalau guna words, sama seperti tadilah. Mesti simpan dalam PDF, soft copy dihantar kepada guru, hard copy cetak sendiri, hantar semasa bersemuka. Okay? Baik. Dan setiap laporan kajian yang awak pilih 6 tadi, awak dah mungkin dah nampak bayangan mana soalan nak, mana yang awak rasa sesuai untuk awak pamerkan awak punya kajian. Di sinilah yang kami lihat sebagai PBL. Bagaimana awak meletakkan ataupun mempersembahkan awak punya kajian ini dalam satu bentuk projek. Okay. Esei ni kenapa cikgu letak akhir? Sebab dia biasa-biasa sahaja. Jadi cikgu galakkan awak pilihlah daripada nombor 1 sampailah yang nombor 5. Nombor 6 ni kalau cikgu saya dah tak boleh fikir dah nak buat macam mana. Itulah orang kata cara yang terakhir sebenarnya. Sebab inilah yang kami akan lihat effort awak untuk menghasilkan satu projek sebenarnya. Kajian kes ini dijadikan sebagai projek awak. Okay. Di mana apa sahaja 6 ni yang awak pilih salah satu, dia mesti ada ini. 7 perkara tadi. Okay, tak boleh tinggal kerana setiap satu ini memang memberikan markah kepada awak. Okay, tarikh penghantaran kajian kes. Bila? 2 minggu kan? Okay, kalau 2 minggu ini bermaksud dia bermula hari ini. So awak perlu hantar pada saya, pada cikgu awak sebelum atau pada 30 Oktober. Lagi awal lagi bagus. Lambat banyak kerja. Ya Iskandar ya. Sekarang takut telefon jatuh lagi ke kan. So siapkan awal. Backup. Nanti saya tak nak cikgu kajian kes saya, komputer rosak. So you ada iCloud. You ada cloud. You boleh simpan dekat Telegram you sendiri. You boleh simpan dekat email you sendiri. Tak ada masalah. So itu panggil backup. Sangat cikgu galakkan. Right? Cara penghantaran kajian kes. Okay. Bergantung kepada jenis laporan yang pelajar sediakan, rujuk guru masing-masing tentang laporan, hard copy akan disediakan kotak untuk awak hantar pada 30 Oktober tu ya. Penilaian cikgu akan ambil pada 30 Oktober tu. Kalau cikgu kata pukul 5 sebelum 5 petang, awak hantarlah sebelum 5 petang. Mungkin cikgu awak akan collect pukul 5.30 petang macam tu kan. Okay. Soft copy hantar guna platform yang disediakan oleh cikgu. Telegram. Kalau saya takkan guna WhatsApp. Mungkin saya akan guna sama ada Telegram ataupun Drive ataupun link yang saya berikan. Antara 3 tu lah. Itu kalau cikgu Ayuniza lah. Okay. Cikgu rasa cikgu tertinggal satu perkara dekat sini. Sekejap ya.
Sebabnya awak kena sediakan, tak ada. Ya. Ini. Sama macam ada tingkatan 3 sebelum ini. Jadual kerja. Untuk kali ini, Cikgu Ayu nak awak selesaikan jadual kerja. Mesti sediakan jadual kerja. Walaupun dia bukan di dalam 7 perkara utama yang saya nak, tetapi saya nak awak lampirkan jadual kerja ini bersama-sama sumber rujukan. Sebab ini yang kami lihat proses awak buat. Okey? Bila mula nak buat jadual kerja ni? Malam ini. Kerana malam ini awak telah mendengar taklimat peringkat sekolah daripada cikgu awak. Sebutlah melalui Google Meet ke, siapa yang bagi awak taklimat ke. Awak tulis begini. Mesti ada bilangan. Allahuakbar, tertukar pula. Mesti ada tarikh. Mesti ada perkara yang awak buat. Ada tanda tangan guru ataupun catatan di sini. Okey? Tarikh ini termasuklah nanti awak nak kena menghantar laporan dan awak tuliskan saja membentang hasil laporan ini seminggu daripada tarikh awak hantar ataupun 3 hari daripada tarikh awak hantar. Sama ada awak bentang ataupun tidak, itu nombor 2. Okay? So senang awak nak buat tarikh seminggu daripada tarikh awak hantar. Contoh awak hantar 30 Oktober, so awak akan bentang seminggu lepas itu. Dan make sure dia, tak kisah walaupun hari tu akan jadi hari Sabtu atau Ahad. Sebab kalau Cikgu Ayu, saya akan sesah saja hari Sabtu ke hari Ahad, saya tahu kan apa kajian awak. Ahad mungkin tak. Tapi Sabtu, ya saya akan gunakan. Sama ada video call dan sebagainya. Itu daripada untuk pelajar saya lah. Okay? Kenapa kena buat semua ni? Apa perkara? Selain daripada dimulakan dengan menerima taklimat, dia akan lihat apa proses yang awak buat. Contohnya, hari ni juga habis je Cikgu Ayu bercakap ni, awak pun mulalah cari maklumat tentang apa ataupun mula kontak Cikgu Ayu. Cikgu Ayu, saya nak pilih tajuk ini. Saya nak pilih tajuk ini. Saya nak buat ini. Boleh tak kalau saya buat macam ini? Itu perbincangan. Kalau awak tengok yang ini, yang ada kuning ni, menghubungi puan cikgu awak lah melalui WhatsApp untuk bertanyakan tentang objektif kajian. Awak nak tengok pula objektif kajian awak macam mana kan. Kaedah kajian, bertanya tentang isi laporan. Perkara-perkara inilah yang akan menjadikan awak membezakan antara TP1 ataupun TP5 dengan TP6. Kerana dia ada komunikasi yang berkesan. Dia ada perkataan yang berhemah kepada awak. Awak tahu menggunakan guru awak dengan sebaiknya. Dengan pertanyaan awak bertanya tu dengan rasa hormat dan sebagainya. Okay? Ini nak bagi tahu ni supaya awak dapat markah, ada markah penuh kat situ sekurang-kurangnya. Faham? Awak perlu rujuk guru awak, tak ada masalah. Tak semestinya kena bersemuka. Awak nak email, kau nak hebat sikit kan. Cikgu saya dah email cikgu soalan saya. Tak apa, tak ada masalah. Tapi lambatlah sikit saya nak baca. Kalau saya lah. Okay? Ini jadual kerja bermula malam ini. Apa saja proses awak? Awak cari maklumat, buka internet, berbincang dengan kawan, tanya mak ayah, letakkan dalam proses kerja awak. Sebab itu saya nampak, pelajar ini ada effort untuk buat sesuatu. Kerana kajian kes ni sayang, maklumat tadi yang tentang persoalan tu, awak boleh dapat kat mana-mana. Tetapi yang saya nak tengok ialah effort awak. Kesungguhan awak untuk menyelesaikan kajian tersebut. Ada pelajar, kau dah siap kan? Apa maklumat kau dapat? Bagi kat saya. Itu bukan effort. Okay? Effort ni lah, kau dapat apa? Aku dapat ini. Kita kongsi nak. Dia ada perbincangan. Tak ada masalah. Kalau itulah yang awak buat dengan rakan-rakan awak, tak ada masalah. Yang tak boleh kongsi ialah hasil laporan awak. Okay? Okay. Kenapa sayang? Ini cikgu nak tunjuk. Dah selesai awak tentang soalan, dah selesai tentang cara awak nak buat laporan. Cikgu nak tunjuk tentang pentaksiran. Kenapa cikgu nak tunjuk pentaksiran? Kalau mungkin cikgu lain tak tunjuk. Kalau saya tunjuk. Okay. Okay, ini pentaksiran. Maksud pentaksiran ni macam mana cikgu awak menilai awak.
Okey, pentaksiran ini bermula sebaik saja pelaksanaan tugasan bermula. Sekarang, kalau saya, daripada saya buat taklimat ini, sebab saya tak nampak pun. Cara awak hormat untuk dalam taklimat, bertanya, menjawab, respon, buka kamera, itu dah dinilai sebenarnya. Ni tiba-tiba kan semua buka kamera pula kan? Dia kata cikgu dah nilai kan? Tak faham kan? Maksudnya, pelaksanaan penilaian ini bermula sebelum sekarang ini, semasa awak melaksanakan tugasan dan selepas. Maksudnya selepas laporan ini dihantar. So itu yang saya nilai. Okay. Dia adalah berasaskan individu dan rubrik umum. Iaitu kalau awak tengok dalam rubrik umum ni, dia termasuklah proses kerja murid dalam melaksanakan tugasan, laporan murid dan pembentakan murid jika ada kaitan. Okay. Kaedah pentaksiran saya akan lihat melalui 4 perkara. Pertama, lisan, pemerhatian, bertulis. Okay. Dan satu lagi ialah professional judgement. Yang paling awak kena jaga dekat sini. Professional judgement. Sebab apa? Ini adalah pandangan guru awak kepada awak. Okay, contoh. Ada pelajar yang tak boleh masuk dalam taklimat ni. Jangan risau, saya akan bagi. Saya akan berikan link ni. Saya akan masuk dalam YouTube. Saya akan berikan link ni. Okay, awak katalah dia tak tanya, tak apa pun. Okay, dari segi professional judgement saya, pelajar ini dia tak akan dapat 6. Untuk pelajar saya, hari ini, sekarang ini, semua pelajar saya pada dinamik sampailah ikhlas, awak dapat dari segi professional judgement daripada saya ialah 6. Itu markah penuh. Maksudnya TP 6. Kalau 10 TP 6 tu 10 markah, 10 markah ada kat awak. Awak sendirilah yang nak jaga sama ada 10 markah ni kekal 10 atau turun. Itu Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tak kata bagi dia nombor 1 sampai 10. Cikgu Ayu bagi markah penuh. Hari ini, sekarang ini semua pelajar saya dapat 100% untuk kajian kes. Sama ada awak nak jaga 100% ataupun awak nak kurangkan, dia bergantung selepas tamat sahaja taklimat ini sebenarnya. Right? Baik. Macam mana cikgu awak akan buat secara lisan? Apa yang dia akan tanya? Apa yang awak faham tentang konsep? Maksudnya apa yang awak faham tentang kajian awak? Fakta-fakta yang awak keluarkan. Apa kemahiran yang awak dapat? Kemahiran mendengar ini, kita akan dapat lihat pelajar daripada habis dari taklimat ni, dia faham, dia boleh buat, dia terus dah boleh mula tugasan dia. Okay? Dan sewaktu bertanya, bila cikgu-cikgu buat pembentangan atau buat pembentangan, kefasihan awak, sebutan awak dalam berbahasa, kecekapan awak dalam menjawab, gaya awak membuat persembahan, pertuturan dan juga sikap. Dalam video, ini juga akan cikgu nilai. Right? Aktiviti yang cikgu akan buat adalah soal jawab. Awak boleh bercerita, awak boleh buat perbincangan. Cikgu juga akan tanya awak dalam perbincangan. Cikgu juga akan boleh buat awak secara temu bual antara saya dengan awak saja. Dan juga pembentangan lah. Ini biasa kita akan buat. Okay? Baik. Kemudian kita ada pentaksiran secara pemerhatian. Pemerhatian ni macam mana? Sikap awak, kelakuan awak, amalan awak, macam mana awak berkomunikasi, macam mana awak membantu rakan awak sekiranya perlu. Okay. Kemahiran awak mereka cipta. Create something. Sebab itu kalau dalam soalan COVID-19 tu, saya ada minta awak beri cadangan. Okay, selain daripada itu, macam mana awak menyampaikan awak punya kajian ni dalam bentuk yang sangat kreatif. Okay. Dia nak saya tengok yang itu. Okay, dari segi banyak lagi dari segi pemerhatian. Sifat awak, ingin tahu awak. Alright. So inilah yang awak akan berikan, saya akan nilai awak. Okay. Ni tengok ni kat sini dah bagi tahu dah professional judgement ada kat sini. Apa yang saya akan nilai awak. Yang paling penting sekali dari segi pengetahuan. Okay. Input murid, tanggungjawab awak, pengalaman awak. Okay. Ini semua ini daripada saya. Daripada apa yang saya akan lihat awak ialah macam mana awak nak menyatakan masalah. Macam mana yang awak nak respon pada cikgu-cikgu awak. Okay. Itu bahaya tu. Bahaya pun tak adalah. Tak ada bahaya pun. Jangan risau, cikgu Ayu semua dapat bagi 100 markah. Don't worry. Sama ada awak nak kekal atau awak nak kurangkan. Okay. Pentaksiran secara bertulis. Ini biasanya melalui laporan awak lah. Bila dah hantar, cikgu akan nilai awak melalui secara bertulis. Apa yang awak tulis. Sebab cikgu tak ada pilih secara melalui
lukisan. Di mana kalau lukisan pun tetap juga awak kena tulis kan. Jadi semuanya ada bertulis. Okey, kalau tentang 4 dimensi pentaksiran ini contohlah. 6 ni maksudnya dapat maklumat penuh. Merancang ni mungkin 4 ada yang awak tak lengkap, awak punya tak nampaklah kesungguhan awak dalam merancang ni. Di mana merancang ini saya akan lihat melalui perancangan jadual kerja awak. Buat ke tak buat. Aplikasi ni bagaimana awak gunakan sumber-sumber awak. Refleksi ni macam mana awak berikan kesimpulan awak, rumusan awak, respon awak dalam cadangan-cadangan tersebut. Komunikasi ni lah bagaimana awak mencari maklumat, berbual, dengan guru awak. Etika dan kerohanian ni juga adalah sikap awak semasa mendapatkan maklumat, semasa berusaha dengan guru awak. Right, itu yang saya akan nilai. Yang ini adalah keseluruhan saja je saya tunjuk. Awak nak bagi tahu macam mana kalau nak dapat TP6. Kalau cikgu lain tak tunjuk, tapi saya sengaja tunjuk. Nak bagi tahu awak apa sebenarnya kriteria yang kami nilai. Awak boleh tengok nanti kalau saya berikan link ni pada awak, slide ni pada awak, berapa markah yang paling penuh. Kat sini ada markah-markah dia. Mana yang awak nak capai. Okay? Baik, ini contoh laporan lah. Okay? Dan thank you. Ada soalan? Baik, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Farhan tak ada lah. Tak ada. Okay. Ada, siapa kata tak ada? Pandai je. Cikgu nak tanya, Tanisha nak perempuan Subramaniam. Untuk bahagian rujukan akhbar, surat khabar BI boleh ke cikgu? Contoh Star Newspaper boleh ke cikgu? Boleh. Boleh. Tetapi awak kena translate. Maksudnya apa kenyataan tersebut, nanti bila awak gunakan tu, you kena maklumkan apa kenyataan akhbar tu. Boleh guna, tak ada masalah sebab dia akhbar. Right? Yang tak boleh bahasa Cina, bahasa Tamil je sebab cikgu Ayu tak faham. Okay? Maksudnya apa sahaja yang awak nak guna bahan, sebabkan saya cuma faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris sahaja. So bahasa Cina, bahasa Tamil tak boleh. Kalau saya faham boleh buat, tapi sebenarnya saya tak boleh. Sorry sangat-sangat. Tapi kalau cikgu intra, dia cikgu yang fasih berbahasa Tamil kan? Cikgu yang faham, mungkin awak boleh gunakan akhbar bahasa Tamil. Yang tak boleh mungkin bahasa Cina sebab dia ada kengkangan. So macam itulah apa yang guru awak boleh nampak dan baca dan faham. Okay, lampiran itu termasuk itu dalam 25 page tu ke cikgu? Maksudnya awak nak buat slide. Kalau awak perasan tadi, dalam 25 page ni maksimum. Okay, 1 atau 2 page untuk lampiran. Dia bergantung. Okay, kita akan tengok sama ada sesuai ataupun tidak. Kalau setakat lebih 1 tu ampun lagi lah. Tapi kalau sampai lebih 10, sampai 30, itu dia akan mengurangkan markah awak. Kalau saya lah, sebab saya akan baca banyak. Tak nak baca banyak-banyak. Okay. Okay, Witness Ram Muturaja. Cikgu, cara pelaksanaan dalam komik boleh lukis dalam black and white tanpa warna? Tak ada masalah. Kita memang ada colour black and white. Tetapi mesti jelas. Maksud saya jelas kat sini, komik itu dia jelas lah. Boleh dibaca, boleh ditengok. Okay, memang ada komik black and white pun tak ada masalah. Okay. Right. Ada soalan lain? Cikgu kena bentang ke kalau buat esei? Actually, semua ini berpotensi untuk buat esei. Berpotensi untuk dibentangkan. Okay? Sebab dia macam ni. Kadang-kadang penyampaian awak dalam esei, macam komik dan sebagainya, dia tak boleh nak capai TP yang paling tinggi. Jadi cikgu kena bantu awak bertanya macam mana awak dapatkan maklumat, apa perasaan awak. Dia sekadar nak memastikan awak faham tak kajian awak. Jadi sangat berpotensi. Memang esei ke apa ke sangat berpotensi. Cikgu kalau dalam laporan lebih daripada 5 halaman, boleh ke cikgu macam buat folio?
Tulga, seboleh-bolehnya maksimumkan 5. 5 ni tak termasuk lampiran. Okay, 5 ni tak termasuk lampiran ya. Alright. Soalan lain? Saya dah nampak ni, Ong mesti buat esay kot. Tulga mesti buat folio dah. Kat sini pun saya dah nampak dah mana yang bagi respon dan sebagainya. Baik, ada soalan lain? Okay, slide ini, cikgu komik orang lidi boleh ke? Boleh Haziq. Komik ini boleh. Okay. Bagi cikgu tak ada masalah kalau komik orang lidi tu. Kalau kau nak buat komik macam apa badan je orang lidi, lepas tu kau awak lekat je muka kepala orang lain-lain tu, tak ada masalah juga. Ialah bagaimana awak menyampaikan maklumat tersebut melalui orang lidi awak. Dia macam tu. Okay? Right. Kalau kata kat sini cikgu nak galakkan awak sekiranya awak nak buat presentation, slide dan sebagainya, awak boleh gunakan Canva awak. Sekali lagi cikgu ulang kalau kata awak, komik pun ada dekat Canva. Brochure pun ada dekat Canva. You boleh gunakan template daripada Canva ini sebagai base awak. Dia boleh guna dekat telefon, dia boleh guna dekat laptop dan awak just daftar dia guna email MOE dan awak boleh percuma untuk semua yang premium tu. Awak tak perlu bayar pun sebab kerajaan dah bayarkan untuk awak. Okay. Dan yang paling mudah lagi, sebenarnya kadang-kadang kalau awak guna Canva tu awak tak perlu download pun. Dan dia disimpan dalam cloud Canva tu. Cuma dia punya kekurangan adalah dia perlu menggunakan internet sahaja. So kalau kata itu menjadi bebanan, tak ada masalah. Saya mencadangkan saja kalau nak. Syed, ya, Google Meet ni record dan saya akan masukkan dalam link YouTube. Saya akan berikan link ni kemudian. Okay, apa yang saya akan berikan pada awak malam ni ialah slide ni dahulu. Kemudian nanti saya dah ada record. Saya akan masukkan record ini dalam YouTube, dah berikan link kepada awak. Okay, Syed? Alright. Welcome. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, saya tengok rasa masa pun dah nak habis. Sekali lagi cikgu nak awak bagi yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran. Cikgu ada masukkan link kehadiran di ruangan chat. Okay, siapa yang dah isi, terima kasih. Sekali lagi saya masukkan ya. Okay. So, kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat membuat kajian kes. Dan jangan lupa kita jumpa 2 minggu lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Ma. Bye-bye cikgu. Terima kasih cikgu. Nama. Sama, berbisik tu kenapa? Terima kasih cikgu. Sama. Okey ke yang lain-lain ni? Sama. Cikgu, tadi Ya. Faiz nak tanya. Ya. Kalau yang print, contoh yang dah print, nak campur dengan yang bertulis boleh ke? Maksudnya macam mana tu? Print dan bertulis. Print tu apa? Bertulis tu apa? Kaedah dia sama. Contohnya macam ada folio dengan essay kan tadi. Tapi ada satu kaedah. Tapi dia buat yang dah di print guna Word, dia campur dengan tulis tangan. Better satu je. Melainkan kalau yang awak nak berikan saya macam kalau awak nak berikan bukti ke, yang itu bolehlah juga. Tapi kalau sekadar yang awak nak nak berikan penulisan, awak nak membuat laporan tersebut, rasanya cikgu rasa tulis je lah, pilih salah satu je.
Okey cikgu. Okey. Ada lagi? Terima kasih. Itu je. Terima kasih cikgu. Bye. Sama. Bye.